Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini dalam majlis ilmu taman-taman syurga di atas muka bumi ini. Kita bertemu dalam halaqah akar tradisi ilmu secara langsung pada malam ini dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin, ataupun nama manja dia Masjid Besi. Tadi saya sempat tanya Tuan Imam Hamdan tadi, dia sebut bahawa ada 70% daripada binaan masjid ini dari besi, dan jemaah kat sini pada satu waktu dia boleh memuatkan 25,000 jemaah, masya-Allah. Semoga masjid kita ni sentiasa dipenuhi oleh jemaah-jemaah, insya-Allah. Malam ni kita akan bincang satu tajuk yang menarik, iaitulah berkenaan dengan syurga. Siapa kat sini nak masuk syurga? Cuba angkat tangan. Alhamdulillah. Tapi ada juga yang tak angkat tangan. Bahaya juga. Dan kita jemput panel khas pada malam ini. Minggu lepas saya pun tengok, para penonton pun bersama dengan Ustaz Roslan juga berbincang tentang neraka. Maka malam ini Ustaz Roslan akan berkongsi dengan kita pula motivasi-motivasi berilmu berkenaan dengan syurga ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz Mal ya? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. InsyaAllah semua bakal ahli syurga. Dan qari kita Fadil Ustaz Tamizi Abdul Rahman, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, baca-baca sikit. Malam ni ayat-ayat syurga insya-Allah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton yang dikasihi sekalian dan para jemaah yang hadir, ibu-ibu, ayah-ayah, keluarga besar, halakah di luar sana, pernah berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal Islam, satu keluarga yang miskin, keluarga yang tertindas, apabila mereka mengambil keputusan untuk memeluk agama Islam, untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka terpaksa menghadapi dugaan yang begitu hebat. Diseksa, dijemur di tengah panas. Bahkan keluarga Yasir ini dipakaikan dengan baju besi, dijemur di tengah panas padang pasir. Ketika itu Rasulullah lalu berhampiran dengan mereka. Masa itu Islam tak kuat, Rasulullah pun tak mampu nak tolong, tak boleh nak buat apa. Rasulullah sebut satu ungkapan, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, Ammar, Sumayyah, sesungguhnya janji Allah kepada kamu adalah syurga. Ya Allah, bila dengar je syurga, segala kepanasan terasa nyaman, segala keperitan rasa ringan, segala masalah dihadapi dengan tabah apabila dengar janji syurga dari Allah Subhanahu wa taala. Buat permulaannya Ustaz, mohon Ustaz kongsi dengan ahli keluarga halakah ini bagaimana hebatnya syurga ini Ustaz. Nikmat-nikmat yang ada di dalamnya, keadaan penghuni syurga, moga-moga menambahkan rasa rindu kita untuk ke syurga Allah ini Ustaz. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله القائل إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Sahabat saya yang saya kasihi, insya-Allah ahli syurga, Insya-Allah. Al-Fadil Ustaz Tuan Said Nur Hisham, sahabat kita pada malam ini, guru kita, indikator kita Al-Fadil, sahabat syurga kita insya-Allah juga, Al-Fadil Ustaz Ahmad Tarmizi Abdul Rahman. Seterusnya yang tidak dilupakan, seluruh para penonton di rumah yang sedang berada di depan televisyen masing-masing pada malam ini, dan terkhusus kepada rakan-rakan di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya ini. Subhanallah, kehadiran cukup ramai. Mudah-mudahan selangkah kita melangkah daripada rumah tadi, itu langkah kita ke syurga insya-Allah. Insya-Allah.
Kita beriman dan berkeyakinan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilma, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati." Barang siapa yang berada di perjalanan mencari ilmu, menuntut ilmu, belajar ilmu, mendekati Allah Subhanahu wa taala, Allah akan permudah jalannya menuju ke syurga. Itulah jaminan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, apakah kita tidak merasa yakin akan syurga itu merupakan satu nikmat? Ya, yakinlah kita tuan-tuan. Persoalan saya di awal-awal pada tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, apakah sampai saat ini, malam ini, ketika ini, kita sedang berada di laluan syurga ataupun tidak? Kita bimbang tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kalaulah kita tersalah pilih jalan hidup. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala menyatakan tegas kepada kita dalam ayat bacakan tadilah, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Gembiralah kamu wahai manusia semua dengan janji manis Allah, syurga yang dijanji kepada kamu. Allahu Akbar, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Inilah kunci nikmat Islam kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang paling besar. Saya tertarik kata-kata yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Dia kata apa tuan-tuan? Dia kata, inna fid dunya jannatun man lam yadkhulha falan yadkhula jannatal akhirati. Kata dia, sesungguhnya di dunia ini ada syurganya. Dan barang siapa yang tidak masukinya, dia tidak akan menikmati syurga akhirat yang sebenarnya. Satulah tuan-tuan asas kepada hubungan dengan Allah ini. Yang pertama, asas ilmu. Asas agama dan ilmu. Bila Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi tentang cerita keluarga Yasir yang tersaksa, disaksa, dimaki hamun, ditekan, ditindas, dibalun, dipukul, dicerca, dihina. Tetapi saat itulah apa janji Nabi kepada mereka? Fa inna maw'idakumul jannah. Sesungguhnya syurga adalah janji Allah kepada kamu. Ya subhanallah, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Saya mengajak diri saya pada malam ini, mengajak tuan-tuan sedang penonton yang ada di depan televisyen, berada masjid pada malam ini, marilah tuan-tuan kita besarkan hati kita besarkan jiwa kita besarkan niat kita besarkan harapan kita. Doalah kepada Allah sebanyak-banyaknya, ya Allah, dekatkan kami dengan syurga-Mu ya Allah. Jadilah kami ya Allah penghuni syurga-Mu ya Allah. Kami tak reda neraka membakar batang tubuh kami. Kami tak reda neraka mengambil tempat kami ya Allah. Tuan-tuan, inilah harapan kita. Sebab itulah maka dalam Al-Quranul Karim, bila Al-Fadhil Ustaz tanyakan saya tentang bagaimana syurga Allah, dalam Al-Quran ratusan ayat Allah menjanjikan kepada kita. Antaranya kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah khabar gembira kepada kita. Satu kata Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, jiwa yang tenang, hati yang bahagia, hati yang bertakwa akan merasa nikmat hidupnya. Ada keyakinan kepada Allah. Apa dia keyakinan? Kata Allah, khabar gembirakan kepada orang-orang beriman itu, anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Akan datang satu saat ketika nanti syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai yang indah. Tuan-tuan, apa makna syurga? Mudah bahasanya, syurga adalah suatu kediaman yang mutlak sifatnya, yang indah sifatnya, yang dikhususkan oleh Allah kepada hamba-hamba yang bertakwa, hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana gambaran syurga tuan-tuan? Tak dapat kita bayangkan. Bahkan Nabi sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata apa? Antaranya Nabi bersabda, Allah yang berfirman dalam hadis kursi, apa kata Tuhan? A'dadtu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at
wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Ya subhanallah, kata Nabi, Allah berfirman, aku telah sediakan kepada hamba-Ku yang saleh suatu tempat yang tak boleh gambarkan dengan mata kepala. Mulut tak boleh berkata-kata, mata tak boleh gambarkan, hati tak boleh bicarakan. Sebab apa tuan-tuan? Nikmatnya alam tersebut. Wujuhun yawma idzin na'imatun li sa'yiha radiyah fi jannatin 'aliyatin. Nikmat dalam syurga nanti tuan-tuan, muka kita bercahaya, diterang cahaya oleh Allah. Nikmatnya berkekalan, tenang hidup kita. Inilah dikatakan syurga tuan-tuan yang kita dambakan sebenarnya. Menarik di sini tuan-tuan, belum saya bincang lebih detail. Menariknya, saya mengambil pandangan seorang ulama bernama Syekh Muhammad Al-Misri. Dia kata apa tuan-tuan? Syurga dekat dengan kita, tetapi kita juga menjauhkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Syurga rapat dengan kita sebab setiap amal soleh kita syurga jaminan. Setiap amal baik syurga jaminan. Tapi ingat tuan-tuan, setiap kejahatan kita buat, dosa kita buat, syurga akan jauh pada kita, neraka paling hampir kepada kita. Itulah kenyataannya yang menjadi sebab kita pada malam ini, saat ini tuan-tuan, dambakan syurga, inginkan syurga. Mudah-mudahan bila kita berdoa, apa kita doa kepada Allah, waqina azabannar, hindarkan neraka, bermaksud kita minta syurga dekat, makin hampir, dan kita makin hampir pada syurga Allah yang Allah sediakan kepada hamba yang soleh. Wallahu alam. Allahu akbar. Ustaz Samizi, terus sambung dengan indikator. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Said. Ya. Saya hormati Ustaz Ruslan, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, ibu ayah yang berada di masjid ini dan ibu ayah yang berada di kaca TV. Bila Ustaz menyebut tentang nikmat syurga tadi, saya terkesan dengan satu ayat, beberapa ayat dalam satu surah yang Allah Subhanahu wa taala terangkan mengenai syurga ini, iaitu menerusi surah Al-Waqi'ah. Surah Al-Waqi'ah bermula ayat 11. Sama-sama kita hayati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani, mereka itulah orang yang dekat kepada Allah, berada di dalam syurga kenikmatan. Segolongan besar daripada mereka orang-orang yang terdahulu dan segolongan kecil daripada orang-orang yang kemudian. Mereka berada di atas pelamin-pelamin yang bertahtakan emas dan permata. Mereka bersandar di atasnya dengan saling berhadapan. Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang senantiasa muda, dengan membawa gelas, kendi dan piala berisi minuman yang diambil daripada air yang mengalir. Mereka tidak pening kerananya dan tidak pula mabuk.
dan pelbagai jenis buah-buahan yang menjadi pilihan mereka, dan daging burung apapun yang mereka inginkan, dan ada bidadari-bidadari yang bermata indah laksana mutiara yang tersimpan baik sebagai balasan kepada apa yang mereka telah kerjakan. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, Allah Subhanahu wa taala memilih kita pada malam ini semuanya untuk berada di syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Amin. Sebagaimana kita dikumpulkan pada malam ini, moga-moga Allah juga menghimpunkan kita di dalam syurganya di hari akhirat nanti, insya-Allah. Begitu juga dengan para penonton di rumah sana. Kita doa Allah Ta'ala himpunkan di dalam syurganya di hari akhirat nanti. Ada seorang pemuda pada zaman Rasulullah yang dijanjikan masuk syurga tanpa hisap. Juga sekumpulan manusia yang masuk syurga tanpa dihisap. Siapakah mereka ini? Apakah amalan mereka? Insya-Allah Al-Fadhil Ustaz Roslan akan kongsi dengan kita selepas kita rehat seketika ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kepada para penonton yang terus setia bersama-sama kami di hadapan TV, di rumah masing-masing, ataupun di mana-manalah, di kedai ke, di pejabat ke, dan para jemaah yang hadir pada malam ini. Untuk seterusnya, saya tak nak panjang bicara, Fadhil Ustaz Roslan, kita sambung lagi bagaimana keadaan dalam syurga, adakah ada tingkat-tingkatnya, ada pembahagiannya, dan juga Ustaz yang kita sebut tadi ada segolongan manusia yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk syurga tanpa hisap. Silakan Ustaz. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Syurga ni tuan-tuan rindukan manusia. Rindukan kepada penghuninya. Abu Bakar pernah berkata, "Man kana fi talabil ilm, kanatil jannatu fi talabih." Barang siapa yang hidup dengan ilmu, maka syurga melambai tangan kepadanya. Tuan-tuan boleh bayang ke tidak? Kalau saya dan tuan-tuan berhasrat, bercita-cita, sesaat kita lapkan mata kita untuk selama-lamanya, meninggalkan anak dan isteri, meninggalkan tanah air rumah kediaman kita. Ketika itu kita nak tengok syurga melambai tangan kepada kita. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha fa ni'ma ajrul 'amilin. Tuan-tuan, Allah bayangkan bagaimana saat kita berada di tepian syurga nanti. Syurga melambai tangan kepada kita. Tetapi tuan-tuan, belum syurga lambai tangan kepada kita, apakah saat ini kita sedang berada di tepian syurga Allah? Amal kita, agama kita, taqwa kita, kebaikan kita, pahala kita, ketundukan kita dekat ke tidak? Tuan-tuan, inilah persoalan kita saat ini. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu satu ketika bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar bertanya Nabi, "Ya Rasulullah, kepada siapa syurga ini rindu sebenarnya?" Subhanallah, Nabi kata apa? "Innal jannata latashtaq ila thalathatin, Ali wa Ammar wa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhum." Cerita panjang, bukan malam ini medan kita tuan-tuan. Tapi Nabi nak cerita pada Abu Bakar, syurga rindu kepada hamba Allah yang beriman, bertakwa. Sebab itulah kita tuan-tuan, Allah sediakan kita nikmat syurga yang besar. Setiap saat syurga memanggil kita. Syurga yang pertama namanya Al-Jannah.
yang disebutkan Allah dalam banyak ayat suci Al-Quranul Karim. Antara ayat sebacakan tadilah yang melambai tangan kepada kita. Yang kedua namanya Darussalam, tempat yang sejahtera, di mana Allah berfirman, lahum Darussalam 'inda rabbihim. Sejahtera, aman, bahagia, sentosa, tenang dan segala-galanya. Yang ketiga namanya Darul Khuld, yang kekal abadi. Allah berfirman dalam syurga tersebut, wa ma hum minha bikharijin, dah masuk tak akan keluar walaupun sesaat. Satu disebut dalam cerita yang lain, ahli neraka meratap menangis, kata mereka, wahai Tuhan, kau dapat kami masuk syurga walaupun sesaat dah memadai. Tidak sama sekali. Sebab apa? Dah masuk syurga tak akan keluar, masuk neraka payah nak keluar. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, yang ketiga, yang keempat, syurga itu namakan Darul Muqamah. Makna apa tuan-tuan? Satu tempat yang manusia duduk, kekal duduk dalamnya. Tidak ada di sana kesakitan, kepayahan. Macam Allah kata dalam Al-Quranul Karim. Dalam satu ayat Al-Quran dalam surah Fatir, apa Tuhan sebut? Wa qalu alhamdulillahilladzi azhaba 'anna al-hazana inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana daral muqamah min fadlihi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lughub. Lelah tidak ada, lesu tak ada, tenang selama-lamanya. Itu yang keempat. Yang kelimanya Jannatul Ma'wa, tempat di mana Allah himpunkan umat Muhammad, termasuklah orang mati syahid. Riwayat menyatakan Jannatul Ma'wa ini tempat orang mati syahid. Mereka tak bercita nak keluar lagi walaupun saat, nak duduk dalam itu. Ini tempat mereka. Yang ketujuh, yang keenam namanya Jannatu Adnin. Termasuk yang ke-8 namanya ketujuh Darul Hayawan. Termasuklah ke-8, ke-9 tuan-tuan. Darul Firdaus, Jannatun Na'im, Al-Maqamul Amin, termasuklah Maq'adus Sidq. Yang pentingnya saya sebut tuan-tuan pada malam ini, Allah berikan kita pilihan yang terbuka. Suatulah satu pepatah yang saya terima daripada guru saya. Apa dia kata? Jalan pintas ke syurga tidak ada, tetapi jalan pintas ke neraka memang ada. Jalan pintas itu tidak ada. Kita kena buat amal soleh, kena buat kerja baik, kena buat benda-benda yang baik. Itulah jalan ke syurga. Tak ada jalan pintas. Meninggalkan pahala, mencari dosa, maknanya jalan pintas ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bersabit dengan hal inilah cita-cita kita besar. Sebagaimana berlaku pada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayatkan bernama Uqasyah radhiyallahu anha. Ketika dia bercakap bagaimana keadaannya di syurga nanti, ada 700,000 orang yang masuk tanpa hisab. Mula-mula Nabi kata 70,000 orang. Sahabat kata, Rasulullah, sikit tu ya Rasulullah. Nabi kata, tak apa, gandakan lagi, 700,000 orang. Maka seorang pun namanya Uqasyah, dia kata, ya Rasulullah, doakan saya. Lalu Nabi kata, anta minhum, kamu bersama mereka. Tuan-tuan, moral cerita ini panjang, tapi nak sebut pada tuan-tuan, kemahuan, keinginan. Satulah kita dalam hidup ini, bila ada kemahuan untuk meredha Allah, Allah akan beri. Tapi ingat tuan-tuan, bila kita tidak ada kemahuan, tidak ada keinginan mencari redha Allah, Allah tak akan beri. Sebab apa? Dalam hidup ada 3 pintu kena cari. Yang pertama, syurga di atas nama pintu redha. Orang tak berredha Allah, syurga tak akan dibuka pintu. Yang kedua, pintu hidayah. Allah akan buka pintu syurga kerana hidayah Allah. Yang ketiga, pintu berkat. Tanpa pintu berkat, syurga tak akan buka. Maknanya, redha, hidayah, berkat adalah pintu syurga RHB. Mudah nak ingat. Artinya, pintu syurga itu terbuka kerana redha Allah, hidayah Allah dan berkat Allah. Kalau kita cari redha Allah, kita sempitkan hidup kita dengan kezaliman diri kita, meninggalkan kebaikan, Allah tak redha, hidayah tak datang, berkat tak turun. Akhirnya tuan-tuan, syurga tak akan dibuka. Sebab itulah dalam satu riwayat disebutkan, dalam satu riwayat yang lain dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Ala inna sil'atallahi ghaliyatun. Ala inna sil'atallahi hiyal jannah. Allahu akbar. Ustaz nak sebut, nak terjemah apa sil'ah ni? Saya kat demam nak terjemah. Allah. Ni maknanya barang Tuhan yang mahal ya. Ya. Nabi kata, ketahuilah antara barang Allah yang paling mahal ialah syurganya. Tuan-tuan, barang Allah yang paling mahal. Kalau kita bagi barang paling mahal, duit kena banyak, harta kena banyak. Kalau amal tidak ada, nak beli syurga Allah, jangan harap.
ilmu tak ada. Dan syurga Allah jangan harap. Sebab itulah orang yang berada dalam keimanan, berada dalam perjuangan agama, berada dalam kebaikan agama, dia berada dalam mahal harganya, mahallah syurga dia akan dapat. Sebab itulah kata Ibnul Qayyim rahimahumullah, syurga bukan barang mainan. Tapi syurga adalah merupakan barang yang tidak akan terbeli, melainkan oleh jiwa yang ada iman, jiwa ada agama, jiwa yang berilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini tuan-tuan, ada kaitan satu ayat yang lain. Ayatnya daripada surah Al-Mu'minun ayat 154. Apa Tuhan kata? Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika humul ladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Allahu akbar. Allah kata barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka akan beroleh kemenangan. Apa dia kemenangan tuan-tuan? Dukhulul jannah. Syurga melambai tangan kepada kita. Adapun manusia yang khaffat mawazinu, ringan timbangan amalnya, banyak keburukannya, maka mereka berada di kalangan orang-orang yang rugi. Apa kerugiannya? Neraka memanggilnya. Apa kata Allah? Fi jahannam khalidun, kekal dalam neraka selama-lamanya. Tuan-tuan, segalanya bermula di sini. Bila hati kita cinta kepada kebaikan, kebaikan kita cari, syurga melambai tangan kepada kita. Tapi kalau hati kita penuh dengan dendam kesumat, dengan keburukan maksiat, neraka akan datang, syurga melarikan diri. Sebab itulah kata para ulama kita, besarnya syurga kan besarnya hati kita. Kecilnya syurga kan kecilnya hati kita. Dan kata ulama juga, besar neraka, besar kemaksiatan kita, dan kecil neraka sebab kita sempitkan daripada kejahatan dan kemungkaran. Wallahu alam. Alhamdulillah. Cuma Ustaz, kalau ditanya, semua orang nak syurga. Baca Quran, baca hadis, semua terasa nak syurga. Tapi ramai lagi dalam masyarakat kita, syurga nak, tapi solat pun ponteng. Syurga nak, pergi tempat kerja, curi tulang, curi daging, curi kulit semua. Syurga nak, hutang orang tak bayar. Syurga nak, dapat jawatan tertentu, minta rasuah. Syurga nak, perintah Allah, yang ni dia buat, yang ni dia tak nak buat, tangguh perintah Allah. Macam mana tu Ustaz? Cuma soalan ni Ustaz jawab selepas ni Ustaz. Kita dengar giliran Ustaz Tamizi dulu untuk indikator seterusnya. Terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih yang saya muliakan Ustaz Said Al-Fadhil Ustaz Roslan, tuan-tuan dan puan-puan muslim dan muslimat rahimakumullah. Saya sangat tertarik dan saya sangat terkesan dengan kupasan yang disampaikan oleh Ustaz Roslan, iaitu syurga tuan-tuan dan puan-puan senantiasa melambai kita. Melambai datanglah, buatlah amal dan sebagainya. Jadi sebab itu saya nak ulang baca ayat yang mana syurga melambai-lambai kepada kita tadi. Mudah-mudahan dua ayat ini menyegarkan hati kita, menguatkan kembali iman kita untuk kita mempersiapkan diri kita mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala menerusi surah Az-Zumar ayat 73 dan 74. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Alhamdulillah. Masya Allah. 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 Masya Allah
dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya dihantar ke dalam syurga secara berombongan, sehingga apabila mereka sampai ke syurga, pintu-pintunya telah dibukakan. Penjaga-penjaganya berkata kepada mereka, kesejahteraan dilimpahkan ke atas kamu, berbahagialah kamu, dan masuklah kamu kekal di dalamnya. Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberikan tempat ini kepada kami, serta kami dibenarkan pergi ke mana sahaja yang kami kehendaki. Maka syurga itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal. Shadaqallahul azim. Amat benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Tamizi. Subhanallah, itu janji Allah Subhanahu wa taala, itulah dialog penghuni syurga, itulah dialog kita di hari akhirat nanti insya-Allah. Halakah berehat dulu seketika, halakah tak tengok? Masya-Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita sambung perbincangan kita, bicara kita tentang janji Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang yang ada iman di dalam hatinya, dia yakin dengan apa yang kita bincang pada malam ni. Orang tak ada iman, dia tak terasa apa pun, alah, cakap saja. Tapi orang beriman, dia yakin. Cuma masalah Ustaz, ada orang yang dia yakin nak syurga, syurga Firdaus lagi nak, tapi subuh dia pukul 8 suku sembahyang. Manis muka dia. Kan dia kata dia nak syurga Allah, tetapi anak tak solat, dia buat tak tahu saja. Dia kata nak syurga Allah, masih lagi lawan cakap suami, abang bergaduh dengan suami. Nak syurga Allah, tak tunaikan tanggungjawab sebagai seorang ketua keluarga. Nak syurga Allah, ada perintah Allah, yang ni okeylah boleh buat, yang ni tak payah buatlah. Jadi macam mana tu Ustaz? Keadaan kita nak biar seiring. Nak syurga dibuktikan dengan amalan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Tuan Said, Al-Fadhil Ustaz Tirmizi, tuan-tuan para penonton yang dirahmati Allah sekalian. Sesungguhnya kita dalam hidup ini, langit tidak selama-lama kita junjung dan bumi tak selama-lama kita pijak. Siapalah kita dalam hidup ini, sedangkan saat kematian akan datang bila-bila masa sahaja. Saat diambil nyawa akan tiba bila-bila masa sahaja. Dan bila saat itu datang, tuan-tuan, perhitungan kita dengan Tuhan hanya dua perkara. Sama ada ke neraka ataupun ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Persoalan kita sekarang macam Ustaz sebutkan tadilah. Bila kita tidak ada keseimbangan dalam sebuah kehidupan, ialah maklumlah tuan-tuan, dalam hidup ini ada ujian yang datang kepada kita. Al-mu'minu baina khamsi syada'id. Orang beriman ada 5 ujian. Antara ujian itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nafsun tunazi'uhu. Nafsu duk serang kita. Alih-alih nak baca Quran, nafsu kata tak baca lagi lah, besok boleh baca lagi. Alih-alih nak datang dengar halaqah, tak datang juga, dia buka siaran yang lain. Contohnya, nafsun tunazi'uhu. Termasuk kata Nabi, syaitan yudhilluh. Syaitan menyesatkan kita. Alih-alih kita nak cari kebaikan, terbuat juga keburukan Allah, keburukan dalam hidup. Tuan-tuan, sifir kita di mana sebenarnya? Sifir hidup ini tuan-tuan tak boleh melainkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang meletakkan Allah tempat yang paling tinggi, dia yakin, dia percaya, air mata menitis kerana Allah, dia buat maksiat menyesal segera. Ini contoh orang bertakwa. Satu Nabi berjanji orang-orang sebegini, kata Nabi, Allah akan rahmatinya. Satu dalam ayat lain Allah pun sebut kepada kita tuan-tuan. Apa kata Allah? Dalam Al-Quranul Karim,
manusia yang kembali kepada Allah dalam keadaan walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Saat mereka buat kejahatan dalam hidup, air mata mula menitis. Penyesalan datang segera. Taubat dilakukan kepada Allah. Istighfar dikumandang kepada Allah. Hiba sedih rasa hatinya. Ketika itu, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Neraka ditutup, syurga akan dibuka. Berarti tuan-tuan sekalian, kita bukan maksum, tetapi dalam hidup kita ini ada ruang-ruang mencari kebaikan dan pahala. Sebab itulah maka tuan-tuan, kalau kita dipimpin oleh ilmu, kita selamat. Dipimpin oleh iman, kita bahagia. Dipimpin nafsu, kita celaka. Itu hakikat kehidupan kita. Hal inilah yang Allah sebut dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilih. Allah gambarkan jalan ini jalan yang benar, jalan kebaikan, jalan pahala, jalan kemuliaan, jalan ilmu, jalan membawa kamu kebaikan. Wa la tattabi'u subula, jangan ikut jalan-jalan yang lain. Jalan yang lain akan bawa kamu kepada kecelakaan dan kebinasaan. Persoalan kita sekarang tuan-tuan, apa yang Ustaz gambarkan tadi, serangan yang akan datang bila-bila masa sahaja. Yang bercakap pun tak kurang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya tuan-tuan, bila kita warnakan hidup dengan agama, dengan ilmu, insya-Allah warna itulah akan menguasai kehidupan kita. Umpama sebagai contoh, saya ambil contoh yang simple, yang mudah. Dalam perjalanan kita, kita ada pilihan nak ikut jalan A ataupun B dalam kehidupan kita. Nak pergi ke bandaraya sebagai contoh. Kita dapat ikut yang mana kita nak ikut. Jalan A mungkin lebih baik, kita ikut yang jalan A. Jalan B menyusah kita, kita tinggalkan dia. Samalah dalam hidup ini. Dalam kita pilihan, kita jelas. Iman mengajak kepada kebaikan. Pahala mengajak kepada keredaan. Ilmu mengajak keselamatan. Mengapa kita pilih jalan kejahatan? Jalan yang sombong, jalan yang menyusahkan kita, jalan ke neraka. Mengapa? Maknanya kita yang tidak bijak dalam buat pilihan. Jangan salahkan jalan, kita yang salah. Satulah maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalimi hamba-hambanya. Yang zalim kita. Walaisa bizzallamin lil abid. Allah tidak pernah zalimi kita tuan-tuan dirahmati Allah sekalian. Allah berikan kita akal yang waras. Wa hadainahu najdain. Allah berikan kita suatu akal yang boleh berfikir mana yang putih, mana yang hitam, mana yang betul, mana yang salah, mana yang ilmu, mana yang nafsu, mana yang syurga, mana neraka. Pilihan itu Allah beri kepada kita. Satu Islam tidak pernah salah, ilmu tak pernah salah, Islam tak pernah salah, agama tak salah. Yang salah ialah nafsu yang menguasai kita. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitabnya kita bercakap tentang soal pembangunan hati. Persoalan yang membaikkan hati dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, apa kata Imam Al-Ghazali? Bila manusia berada dalam hati yang mati, akan matilah segala-galanya. Jiwanya akan mati, hidupnya akan mati. Dan bila manusia hidup dalam hati yang sakit, akan ditimpa kesakitan seluruh hidupnya. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, bila hati kita hidup, akan dihidupkan segala kebaikan. Saat kita buat keburukan sekalipun, kita nampak pahala dan dosa. Buat kejahatan, macam mana sekalipun dosa memanggil kita. Orang mukmin akan terasa. Ketika itulah tercegah hatinya daripada buat keburukan tadi. Dalam hukum beragama Tuhan jelas. Satu ketika Nabi bercakap tentang bagaimana sifat orang mukmin. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bila kamu buat segala benda yang buruk, segera kepada benda yang baik. Segera buat benda yang baik. Sebab apa? Yang baik ini akan menghapuskan kejahatan kau buat. Tengok cara Nabi mengajar kita tuan-tuan. Sebab siapapun kita tidak selamat melainkan ilmu menyelamatkan kita. Siapapun kita tidak akan bahagia melainkan agama membahagiakan kita. Sebab itulah syurga ni tuan-tuan, lambang yang paling utama yang sepatutnya menjadi keutamaan kepada kita. Sehingga dalam hidup ini malaikat Allah Subhanahu wa taala seawal pagi kita, awal pagi kita, malaikat mendoakan kita, Allahumma a'ti munfiqan khalafan wa a'ti mumsikan talafan. Maksud mudahnya, ya Allah, kalau hamba ni ya Allah jenis yang jahat buruk, maka
berikan dia kerugian hari ini. Kalau hamba ini bangun pagi dengan ilmu, dengan iman agama, tambahkan kebaikan. Tengok tuan-tuan, perjalanan kita ini dipandu oleh agama, bukan nafsu, dipandu syurga, bukan hal-hal bersabit dengan kita dengan syurga neraka, tidak sama sekali. Wallahu alam. Subhanallah. Maknanya saya dapat faham tadi, mungkin ada orang yang pernah melakukan maksiat. Mungkin ada orang yang pernah melakukan dosa, tapi masih lagi sebenarnya berpeluang untuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang perempuan pada zaman Rasulullah berzina. Dia serahkan diri daripada Rasulullah. Panjang kisah perempuan Al-Ghamidiyah ini. Akhirnya dia dihukum oleh Rasulullah di dunia dan dia dibawa ke syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berzina, dia dihukum, Rasulullah datang solat jenazah dia. Sayyidina Umar kata, kau solat jenazah ke? Dia mati, dia berzina. Rasulullah kata, dia dah bertaubat, dia dah dihukum di dunia, maka dibawa dia tempatnya lah syurga Allah Subhanahu wa taala. Moga kita boleh buktikan keinginan kita pada syurga ini dengan benar-benar taat dan mengamalkan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Halakah berehat dulu seketika, kita sambung simpulan pada Ustaz selepas ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tanpa kita sedari, kita dah sampai di penghujung perbincangan kita. Siapa-siapa yang nak tengok ulangan rancangan halakah ini, kita ada ulangan pada setiap hari Selasa jam 9 pagi. Yang ada kat sini pun nak tengok diri sendiri pun boleh, kan? Dan juga boleh tengok ulang juga di tonton.com.my. Okay Ustaz, dalam banyak janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara cara untuk mencapai ke syurga ini mungkin ada banyak Ustaz. Antaranya disebut berkait dengan kalau ada anak-anak yang hafal Quran, kalau ada ahli keluarga yang gugur syahid, kalau ada amalan-amalan, mungkin Ustaz boleh kongsi satu kat ujung ni dengan sedikit kesimpulan Ustaz, insya-Allah. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, berkata Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala menyediakan suatu benda yang paling besar dalam sepanjang kehidupan manusia, iaitulah syurganya. Betul kata Al-Imam Taimiyah rahimahullah, bila kita sampai kepada matlamat nak capai syurga, Allah tidak akan menyempitkan laluan tersebut. Bermulanya pintu syurga dibuka, tuan-tuan, kerana kita mencari kebaikan, mencari ilmu. Ya subhanallah, dalam hidup kita ni tuan-tuan, kadang-kadang kita dapat syurga bukan kerana kita yang mencarinya. Tetapi ya Allah, bila anak-anak kita, Al-Fadhil Ustaz Said, menjadi manusia dekat dengan Al-Quranul Karim, hafiz Al-Quranul Karim, membaca, menghayati Al-Quranul Karim. Satu hadis Nabi yang saya nak sebut di hujung program kita pada malam ini, daripada Abi Buraidah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Katanya Nabi bersabda, man qara'a al-Qur'ana wa ta'allamahu wa 'amila bihi albasa walidahu yaumal qiyamati tajan min nurin wa yuqsa walidahu hullatani la tuqawwimu lahum ad-dunya atau la taqum lahum ad-dunya. Kata Nabi SAW, antara satu nikmat tuan-tuan ni, di atas kita sebagai manusia beriman ini, sampai kita usaha, kita belajar, kita mengaji, buat kebaikan, tinggal maksiat, jauh pada dosa sama sekali, anak-anak kita bantu kita. Bila anak-anak kita faham Al-Quran, duduk dengan Al-Quran, hafal Quran, dengan sebab anak kita faham Quran, di padang mahsyar tuan-tuan, sang bapa tadi, sang ibu tadi, Allah pakaikan mahkota yang bercahaya di padang mahsyar. Kita berhasrat tuan-tuan. Saya rasa dalam hati saya lah, nak melihat anak-anak kita anak bijak Al-Quran, bijak agama, bukan anak yang bijak dalam benda-benda yang karut marut, yang tak menguntungkan sesaat dalam hidupnya, terlibat dengan jenayah macam-macam, hiburan melampau dan sebagainya.
kita nak anak kita terlibat dengan agama dan ilmu. Kesannya di padang mahsyar nanti, ayahnya dipakaikan suatu mahkota yang bercahaya, dengan pakaian yang bercahaya, yang tak terlihat dengan ukuran dunia. Nak kata dunia berapa harga, tak begitu. Maknanya tuan-tuan, ini menunjukkan satu kelebihan. Terakhirnya tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, menurut yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahawa orang yang hidup dengan kebaikan ini, maka dia makin dekat setapak kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan saya, carilah syurga, dekati syurga, jauhi maksiat, neraka makin dekat kepada kita. Buat satu perkara, fikir syurga neraka. Bila syurga, buat neraka tinggal. Buat maksiat, ingat syurga tidak akan dekat, neraka makin hampir. Yang kedua, tuan-tuan ingat, jalan ke syurga tak ada jalan pintas. Tapi jalan ke neraka ada jalan pintas. Kalau berniaga, tipu orang, dekat ke neraka. Kalau kita buat urusan, buat jahat ke orang, dekat neraka. Tapi kita buat kebaikan, walaupun panjang masa, syurga lambai kepada kita insya-Allah. Dan yang ketiga tuan-tuan, Nabi berjanji, umat baginda akan masuk ke syurga semua sekali. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Malaikat orang tak nak masuk. Sahabat tanya siapa yang tak nak masuk? Nabi kata, man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Orang yang buat benda yang baik Nabi suruh ke syurga. Siapa buat maksiat, buat kejahatan, sikit ke banyak, neraka akan panggil dia, syurga tak terima dia. Wal'iyadzu billah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah kami ya Allah. Syurga dibuka, neraka tutup sama sekali. Wallahu a'lam. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Roslan yang akan mengakhiri perbincangan kita sekejap lagi dengan doa. Kita sama-sama doa dengan Ustaz Roslan. Moga-moga apa yang beliau kongsi tadi kita dapat istiqamah, kita dapat beramal, kita dapat sentiasa taat kepada Allah. Walaupun pelbagai dugaan, rintangan yang datang, kita tetap istiqamah. Bagaimana kisah di dalam surah Yasin, pemuda yang beriman pada Allah, walaupun diancam, akhirnya dibunuh. Qila dkhulil jannah. Akhirnya dia ke syurga Allah Subhanahu wa taala hasil istiqamahnya. Insya-Allah halaqah pada minggu hadapan kita ada panel yang hebat juga, iaitulah Haji Zamri bin Hashim, Timbalan Mufti Perak, dan juga Al-Fadhil Ustaz Herianto, Ustaz Harry minggu depan insya-Allah, dengan tajuk perbincangan azab kubur. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua yang hadir. Terima kasih pihak Masjid Sultan Zainal Abidin Putrajaya. Terima kasih kepada para penonton. Sama-sama kita akhiri pertemuan kita dengan kita menyebut sekali lagi Al-Fadhil Ustaz Roslan untuk berdoa dan kita sama-sama aminkan. Silakan Ustaz. Tuan-tuan, ikhlaskan hati kita masing-masing. Ingatlah syurga dekat dengan kita. Bila kita dambakan syurga, neraka akan jauh bila kita tolak neraka jauh-jauh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma lakal hamd. Ya Allah, bagi Engkau segala kepujian. Allahumma lakal syukru. Ya Allah, bagi Engkau segala kesyukuran. Ya Allah, kami hamba-Mu yang hina, kami hamba-Mu yang dhaif, kami hamba-Mu yang bersalah ya Allah, yang berdosa terhadap diri kami sendiri, berdosa kepada keluarga anak pinak kami, berdosa berakan taulan kami, berdosa kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dekatkan kami dengan syurga-Mu ya Allah. Kami ingin mati dalam iman, mati dalam taqwa, mati dalam kemuliaan, mati dalam ilmu. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami ya Allah hamba-hamba-Mu yang melangkah kaki ke syurga-Mu ya Allah, bersama dengan para nabi-nabi, rasul-rasul alaihi salatu wassalam, as-siddiqin, para syuhada, as-salihun, orang-orang baik di kalangan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, warnakan hidup kami dengan warna iman. Ya Allah, ya Tuhan kami, warnakan hidup kami dengan warna ilmu. Ya Allah, warnakan hidup kami dengan warna ketakwaan. Ya Allah, ya Tuhan kami, hidupkan kami dengan iman, hidupkan kami dengan taqwa. Ya Allah, ya
Tuhan kami, hindarkan kami dari sebarang kesilapan dan kesalahan, dosa dan kemaksiatan. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami dambakan syurga-Mu, ya Allah. Kami jauh pada neraka-neraka-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami tidak akan mampu, ya Allah, membiarkan diri kami diragut ke panas api neraka-Mu, ya Allah. Kami tidak akan sama sekali meradai, ya Allah, melainkan syurga bersama dengan kami, diberikan hidayah, diberikan keampunan dan keselamatan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, pandanglah kami pada malam ini. Lihatlah kami, ya Allah, pada malam ini berkumpulnya kami karena-Mu, ya Allah. Sesungguhnya, ya Allah, kami cintakan syurga, dambakan syurga. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, taqabbal ya karim. جحيم